A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma hdini wasatidni. Ya Allah, bantulah kami mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki pada kami ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam mahabbah diucapkan pada pagi Sabtu 7 Jamadil Awal 1446 Hijrah bersamaan dengan 9 November 2024. Semoga kita semua berkasih sayang sebagai umat Nabi Muhammad SAW kerana Allah SWT, insyaAllah. Alhamdulillah atas taufik, hidayah, inayah dan iradah Allah berserta limpahan kasih sayangnya atas takbir dan takbirnya. Atas takbir dan takdirnya bertemu lagi kita dalam kuliah duha dengan pengajian tadabbur bagi surah keempat dalam Al-Quran, iaitu surah An-Nisa ayat yang ke-110 bersama dengan yang dihormati Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan izin Allah atas jemputan yang berusaha pihak pengurusan pertubuhan Gemenur Iman di bawah pimpinan Bonda Hajah Nur Akia binti Haji Matpia. Juga tak dilupakan yang dialu-alukan para hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Diingatkan agar para hadirin yang dirahmati Allah agar menjaga aurat sekiranya ingin buka kamera dan memastikan mic tidak dibuka sehingga tamat syarahan Al-Fadil Ustaz yang dihormati bagi tidak mengganggu konsentrasi dan kelancaran majlis kita ini. Kita mulakan pengajian pagi ini dengan bacaan Ummul Quran pimpinan Al-Fadil Ustaz yang disegani, lalu seterusnya memulakan halakan ilmu kita pada pagi yang berbahagia ini. Falyatafadhal mashkura ya Al-Fadil Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surah An-Nisa kan? An-Nisa. Sikit je apa? Macam mana nak share ni? Surah yang keempat Ustaz. Surah keempat. Kalau Ustaz nak saya share boleh? Tara, okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamah amman yakunu alaihim wakila. So, sedarlah kamu adalah orang-orang yang jauh. Ha antum haula jadaltum anhum fil hayatid dunya. Kamu berusaha berhujah membela mereka dalam dekat dunia. Kamu berhujah membela mereka di dunia. Maka siapa akan mewakili mereka berhujah di hadapan Allah di hari kiamat kelak? Faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamah amman yakunu alaihim wakila. Amman yakunu alaihim wakila. Siapa yang jadi pelindung pada mereka kelak? Itu ayat minggu lalu. Tentang kalau orang-orang buat salah dan dia juga menjadi menjadi ayat kepada peguam-peguam dekat dunia. Peguam dekat dunia ini mereka bukannya nak membela orang salah. Kan, siapa yang mengikuti FB ke TikTok Datuk Zaharin ke nama dia, tah peguam yang popular tu, peguam yang terkenal dengan pencil case tu. Ya Ustaz. Siapa nama dia? Amir. Bukan. Dia dia pernah bawa satu kes curi.
orang ni dia curi pensel case, beg sekolah ke pensel case macam tu lah. So dihadapkan ke mahkamah dan antara alasan dia sebab dia nak belikan anak dia. Dia tak ada duit, dia nak belikan anak dia, tak ada duit dan dia curi. So dihadapkan ke mahkamah dan peguam ni rasa tersentuh, dia belikan pensel case tu untuk anak orang tu. Dia berjaya buktikan bahawa orang tu memang terdesak dan kes tu lepas. Kes tu lepas. Lama selepas itu, beberapa puluh tahun, 10 tahun, 20 tahun lepas tu, pada satu ketika, settle saja dia habiskan kes mahkamah dia, dia ditegur oleh satu orang budak muda dan budak tu ucapkan terima kasih dan peluk dia. Budak yang mengucapkan terima kasih itulah yang menerima pensel case dan budak tu dah jadi peguam. So rentetan daripada kisah yang macam tu, Datuk Zaharil dia menanggap bahawa orang-orang yang dihadapkan ke mahkamah ini berhak untuk dapat second chance, peluang kedua. Walaupun dia membunuh, walaupun mungkin kesalahannya tu mencuri ke, rasuah ke. Peguam-peguam yang di-hire ni, peguam yang diupah untuk membela ini, mereka bukannya jahat untuk tidak menghukum pesalah. Satu sudut dia memang melihat orang ni bersalah. Tetapi selagi mana dia masih hidup, dia sepatutnya diberikan peluang untuk terus hidup dan bertaubat. Kan. Maka sewaktu dia sebagai defender, kan, pembela orang-orang ni, dia akan melihat dari setiap sudut perjalanan kes tu dan dia akan mengintai-ngintai ruang jika boleh datangkan keraguan dalam mana-mana bukti dan fakta kes yang sedang berjalan, maka ada kebarangkalian kes itu boleh dibuang ataupun kes itu dia tidak dikira sebagai bersalah. Dan kalaupun sudah dijatuhkan hukuman, dia cuba untuk merayu atas merit, atas alasan-alasan bahawa anak guamnya ini layak diberikan keringanan mungkin dari sudut hukuman. Maka sebenarnya apa yang peguam-peguam tu buat, jika jujur, dia sedang menegakkan keadilan untuk manusia. Kan? Dia sedang menegakkan keadilan. Kerana sebenarnya dari sudut hukuman ini, lebih baik kita melepaskan orang yang bersalah berbanding kita menghukum orang tidak bersalah. Kan? Lebih baik melepaskan orang bersalah daripada menghukum orang tidak bersalah. Apa itu Ustaz? Kalau macam tu, tak payahlah ada undang-undang suruh ni hakim ni. Biarlah penjenayah jadi penjenayah. Kalau kita rasa mahu berfikir macam tu, silakan. Saya tak boleh nak halang. Namun perlu diingat, apapun bentuk perbuatan kita, sama ada perbuatan kita tu baik atau tak baik. Dan kalau kita buat tak baik dan terlepas daripada hukuman, adakah anda rasa pemerhatian daripada Allah luput ataupun Allah boleh lupa, na'udzubillah,
terhadap kejahatan yang dia buat. Kan? So, Quran mendatangkan idea, jangan terlalu mahu menghukum manusia. Jangan terburu-buru mahu menghukum manusia. Bukankah kita suka kalau Allah memaafkan kita? Suka, sangat suka. Jadi kenapa kita tidak mahu memaafkan orang? Ho. Deep tak ayat tu? Deep. Ada dalam surah An-Nur. Jadi selagi mana dekat dunia ini dan selagi mana kita masih hidup, maka berilah manusia peluang demi peluang demi peluang. Firaun itu Allah beri peluang lebih daripada 9 kali. Firaun yang disebut Tagha tu diberi peringatan lebih dari 9 kali. Dan kalaulah Allah bersikap macam kita, asal salah terus hukum, tuan-puan rasa berapa kali dah kita patut disebat, diseksa, diazab kerana kesalahan kita? Kan? Rasa-rasa kita dah sebenarnya kita hidup ni, oh ya, aku buat salah banyak kali dah. Katalah kesalahan bagi menipu ialah potong lidah. Rasa-rasa berapa kali dah lidah kita patut kena potong? Kan? So, begitulah. Sekarang ini Allah beritahu tentang, ya, dekat dunia kita boleh berhujah untuk membela siapa pun yang kita mahu bela. Tetapi Allah beri peringatan, dekat akhirat nanti tiada sebarang pembela. Tiada sebarang pembela. Dan kalau kita tidak persiapkan diri untuk persediaan hari itu, khawatir kita akan terkedu, tak terkata apa-apa bila dihadapkan di hadapan Allah. Kan? Walaupun begitu, walaupun Allah kata siapa akan berhujah pada hari kiamat dan siapa akan jadi pelindung mereka, Allah dengan penuh kasih sayang mendatangkan ayat ke-110, memberikan harapan. Harapan. Kau dah buat salah dan kau pertahankan diri kau. Kemudian bila sampai usia matang, kan buat salah tu waktu muda. Semua kita pernah muda. Pernah berdarah panas. Buat kesalahan itu dan kesalahan ini. Dan waktu itu, waktu kita, katalah dulu kita stewardess. Kan muka flawless. Kalau dulu stewardess pakai kain belah. Belahnya sampai pusat. Bukan sampai lutut. Sampai pusat dibelah. Tengah-tengah jadi stewardess. Kita lalu dekat island tu. Ada orang tegur. Awak tak ingat mati ke? Oh, itu jam. Itu jam darah panas kita melawan. Aku punya hidup, aku suka lah. Kan. Tengah hot masa tu. Hot item. So, pakaian pun pakaian yang menjolok mata. Bukan mencolok mata. Menjolok mata. Tapi semakin kita dewasa, berhenti dari stewardess, mula belajar, kan? Mula ikut Gema Nuri Iman. Maka kita mula sedar, aku ada je buat salah dulu-dulu. Kalau dulu tu kita masih boleh berhujah dengan manusia. Dan bila kita baca ayat ni, kita lihat, siapa boleh jadi pelindung aku nanti dekat akhirat? Kan, bila ditanya macam tu, siapa jadi pelindung kau? Siapa jadi kau punya peguam? Maka kita sudah mula rasa, aku rasa bersalah lah. Kan, aku rasa bersalah. Maka apa perlu dibuat? Ayat 110. Wa may ya'mal su'a. Siapa yang buat
kejahatan yang kotor, yang keji, yang jijik. Su' ni, dia punya gambaran macam, apa nama? Gambaran dia macam mayat. Su' ni macam mayat. Jadi kalau mayat ataupun bangkai, betul, su' tu maknanya jahat. Su' tu maknanya jahat. Tapi perkataan asalnya tu bermaksud gambarannya macam mayat ataupun bangkai. Kita berjalan, jumpa bangkai kucing atau jumpa bangkai anjing. Biasa kalau aku cakap bangkai kucing, pergilah tanam ustaz. Bangkai anjing. Kau nak pegang pun jijik kan? Jadi bangkai, mayat ni, kita tak berani nak dekat. Tak berani nak dekat. So apa yang kita buat? Kita tutup. Kita tutup, kita rasa tak selesa, kita rasa jijik, tak nak dekat. Itulah bentuk kesalahan-kesalahan su' ni. Gambarannya begitu. Kita seboleh-boleh nak tutup, tak nak orang lain tahu. Tak nak orang lain tahu. Kan? Dedah aurat. Suka mengendap-mengendap. Atau su' lah tu. Su' yang melakukan kejahatan yang dia tak nak orang lain tahu. Kan? Pakai fake account. Maki hamun orang. Tapi dia tak berani buat depan-depan. Iyalah kalau buat depan-depan orang tahu, Imam Masjid Negara mulutnya macam ni. Kan? Tak nak orang tahu, tak nak orang tahu. Dia pakailah fake account. Nama fake account tu apa? Padri Muda. Imam Masjid Negara pakai fake account letak nama Padri Muda. Tak apa letak Pau Ahmad. Kan? Tu kesalahan-kesalahan yang dia tak nak orang lain tahu. Au yazlim nafsah, atau dia menganiaya diri. Selalunya perbuatan-perbuatan zalim yang paling tinggi ialah syirik. Jadi perbuatan-perbuatan zalim ini yang paling tinggi syirik dan ke bawah. So siapa-siapa yang buat kejahatan ataupun dia menzalimi diri, summa, ini rahmat Allah ni. Kan tadi contoh saya bawa, dulu dia stewardess, sekarang dia ustazah. Dekat Gema Nur Iman. Persilakan ustaz tu, ni kan dia buka majlis. So summa, perkataan summa ni, dan dia ada tempoh waktu yang lama. Dulu dia buat kejahatan gini. Tapi bila dah lama macam tu baru dia sedar. Aku dulu jahat. Aku dulu banyak zalim diri. Aku dulu selalu juga jumpa bomoh. Pergi Thailand. Kan? Tepek. Suntik botox. Supaya nampak pipi macam telur. Summa, kemudian, dan yastaghfirillah, dia mohon ampun pada Allah. Yajidillah ghafurar rahimah, dia dapati Allah super pengampun. Ghafur itu dalam bentuk kemuncak. Kalau level banyak tu, dia mubalaghah, dia paling mengampun. Paling pengampun. Gitu.
Tapi ayat sebelum tu Allah beritahu pada Nabi, jangan maafkan ataupun tugas engkau untuk sampaikan je. Jangan hukum, kan? Jangan hukum. Tapi di sisi Tuhan, Allah mahu biar dia yang hukum, in the meantime, dia juga sangat mengampun. Sangat memberi pengampunan. Kan? Itu. Summa yastaghfirillah. Bila sebut tentang istighfar ni tuan-tuan, saya suka kepada surah yang ini untuk menggambarkan istighfar. Surah apa? Cuba teka. Surah ni. Surah apa ni? Oh, ada pula kat atas ni. Surah Nuh. Surah Nuh. Dan dalam surah ini, dalam surah Nuh, surah tentang laporan Nabi Nuh pada Allah. Laporan Nabi Nuh pada Allah. Dan laporan yang Nabi Nuh angkat ini setelah dia berdakwah 950 tahun. So, kita berdakwah berapa tahun dah? Kita berdakwah berapa tahun? Ustaz minum pakai mak JNI ke tu? Entah, aku minum pakai Sana Helwa ni. Aku pun tak tahu mak apa ni. Ya, tapi ada muka orang-orang. So, surah Nuh adalah tentang surah Nabi Nuh melaporkan kepada Allah apa yang dia dah buat sepanjang 950 tahun. Kita punya dakwah, berapa tahun dah kita buat dan apa yang kita nak laporkan pada Allah. Ini bentuk laporan daripada Nabi Nuh. Antara laporan dia ialah, dia kata apa? Faqultu astaghfiru rabbakum. Aku katakan pada mereka, wahai Allah, istaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Mana? Faqultu astaghfir, yes. Pohonkanlah ampun kepada Tuhanmu. Istaghfiru rabbakum. Minta ampun pada Allah. Innahu kana ghaffara. Sungguh dia daripada dulu lagi memang sangat mengampun. Sangat. Maha pengampun. Sekejap. Dia sebut perkataan apa ni tuan-tuan? Cuba baca. Dia sebut perkataan apa tu? Istaghfiru. Istighfar kan? Istighfar. Nabi Nuh ni bila? Zaman bila ni Nabi Nuh ni? Berapa ribu tahun berbanding kita? Berapa ribu tahun? 7,000, 8,000 tahun? So istighfar ni tuan-puan, dia sudah sekian lama wujud kalimah tu. Sejak zaman Nabi Nuh, wujud kalimah minta ampun dalam perkataan sama, istighfar. Minta ampun pada Allah. Dia bukan a new concept, datang Islam baru ada minta ampun ni. Tak. Daripada dulu. Daripada zaman Nabi Nuh. Dan sunnatullah itu terus berjalan. Setiap kali kita minta ampun, Allah balas apa? Yursilis sama'a alaikum midrara. Sekiranya kamu berbuat demikian, ia akan menghantar hujan lebat mencurah-curah kepadamu.
menghantar hujan lebat. Sedangkan dalam ayat ini, perkataan ini tak ada sebut pasal hujan pun. Kalau kita terikat dengan translation, dia hanya terhadap pemahaman translation itu sahaja. Sedangkan ayat itu berbunyi, yursilis sama. Allah hantar apa saja yang ada di atas. Bukan hanya hujan, rahmat, hidayah, pengampunan, keberkatan, apa saja dibuka semua pintu langit hanya dengan istighfar. Bukan hanya hujan. Sebab kalau hujan ini, kalau kita melihat hanya hujan, oh itu apa? Rezeki. Itu apa? Keberhasilan. Tapi Allah tak kata hujan. Allah kata as-sama. As-sama ni apa saja yang ada di atas. As-sama not even langit. Samawat itu langit. As-sama apa saja yang ada di atas. Midrara, mencurah-curah. Allah buka langit untuk kita. So sekarang, siapa yang buat su atau yazlim dan kemudian dia semakin matang dan dia istighfar. Sebelum ini kita istighfar juga tapi tidak bersungguh. Tidak dengan hati benar-benar mahu minta ampun. Kali ini selepas kita belajar ayat ni dan dikaitkan dengan surah Nuh tadi, kita mula beristighfar dengan baik dan betul. Maka kita akan dapati Allah itu Maha Pengampun. Maha Pengampun. So jangan tinggalkan istighfar. So ada syarat-syarat agar apa yang kita buat itu pengampunan diterima. Antara syarat-syarat bertaubat ialah kita rasa bersalah dan malu dengan kesalahan yang dilakukan. Tapi dalam ayat ni ada summa. Summa ni dia ada tempoh masa yang panjang. Kadang kita lupa apa yang kita pernah buat. Well, ialah semalam kita mengumpat Fatah dengan Fazura. Sepanjang minggu ni nama Fazura naik. Dikata suaranya macam tu, nyanyiannya macam ni. Kan banyak dah tu kita punya dosa tu. Minggu depan lupa sebab artis lain pula. Tapi sepanjang kita jadi pramugari, takkanlah tak ada orang-orang yang apa nama penumpang-penumpang yang kita tak kutuk. Kan sesama kita bila dah habis hantar semua, tinggal nak tunggu landing, aku haraplah kalau boleh buka pintunya, aku nak terbangkan dia orang tu. Meluat aku, gatal. Kan? Kita kutuk kat belakang tu. Tapi itu semua adalah sebagai rencam kehidupan kita dan lupa. Setelah berlalu tempoh masa yang lama, sekarang kita masuk GNI dan dapat kesedaran baru. Summa yastaghfirillah. So syarat pengampunan tadi rasa bersalah dan malu. Kita perlu ada rasa aku buat kesalahan tu. Rasa berdosa. Kedua, terus tinggalkan. Ya, sekarang kita sudah tak buat lagi benda tu. Dah berhentilah. Berhenti dari stewardess. Dan ketiga, berazam tak nak buat lagi. Dah tua dah Ustaz. Dah tak ada dah. Tak pernah jumpa dah orang-orang. Tak pernah jumpa dah penumpang-penumpang ni. Kan. Tapi bila melibatkan hak orang, katalah kita tercuri handphone dia. Syarat taubat ialah kita kena pulangkan balik handphone tu. Dan minta maaf. Bila melibatkan barang yang kita ambil, kena pulangkan balik.
kena pulangkan balik. Terambil tanah adik-beradik, kena pulangkan balik. Kena pulangkan balik. Kecuali kalau terambil, tercuri hati dia. Itu lain cerita. Dan kalau kesalahan itu berkaitan dengan hudud, kesalahan itu berkaitan dengan hudud, perlu dijalankan. Tapi sebab kita tidak guna hudud, kita guna takzir, maka ikutlah hukum takzir tu, hukum yang ditentukan oleh pemimpin. Ustaz, kalau kita curi, katalah kita curi kereta suami kita dan dia halalkan, dah dihalalkan atau dia tak nak sebab dah hancur dah kereta tu. Memang dia tak nak. Maka kita offer dia, mahu saya gantikan yang lain atau benar dihalalkan? Kalau dihalalkan, terima kasih, saya benar-benar insaf. Benar-benar insaf dan bertaubat. Itu prasyarat taubat. Istighfar itu bentuk kita mohon keampunan pada Allah. Tapi kalau dalam konteks surah Nisa ini, ayat-ayat sebelum adalah tentang apa? Tentang orang-orang munafikkan. So, saranan daripada Allah agar mereka bertaubat. Kemudian, Allah kata, وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. Perhatikan sungguh-sungguh ayat 110 dan 111. Su' dosa, yazlim dosa, ithman dosa. Tiga perkataan kita boleh translate sebagai dosa. Su', dosa yang jahat. Yazlim, dosa menzalimi. Ithman, ithm ni dosa yang melampau. Dosa yang melampau. Melampau macam mana? Melampau tu macam mana melampau ni? Dia melampau had. Melampau had. Begini. Pensyarah kita kata kena hantar assignment sebelum 8 hari bulan November. Kita hantar hari Isnin depan. Itu ismun. Melampau batas. Dia dah letak batas 8 hari bulan semalam kena hantar. Kita hantar minggu depan, Isnin. Itu ismun. Allah kata jangan minum arak. Dah ada batas, jangan minum arak. Dia minum arak. Itu melampau. Melampau batas. Itu ismun. Jangan mengumpat, dia mengumpat juga. Itu melampau lah tu, ismun. So, satu kesalahan boleh jadi dia membuat pelanggaran banyak benda. Di situ ada ismun, di situ ada su', di situ ada yazlim. Gitu. So Allah kata, siapa yang buat satu dosa, ismun ni payung besar dia lah. Dosa. Melampau, benda yang melampau. Melampau buat kejahatan, melampau buat kezaliman. Siapa yang buat dosa? Pelampauan. Fa'innama yaksibuhu ala nafsi. Dia yang akan dapat kesan. Only earns it against himself. Dia yang dapat kesan. Kesan daripada dosa tu akan menimpa diri dia sendiri. Wa kana Allahu aliman hakimah. Pelampau agama, dosa lah tu.
Bila masa pula agama ni perlu dilampau-lampaukan? Dosa tu akan jadi musibah, akan menyusahkan diri dia. Malah bila kita yang buat dosa, itu tidak melibatkan orang lain. Kita tak boleh nak salahkan orang lain. Atau dia nak beri dosa tu pada orang lain. Tidak. Kecuali kalau kita dizalimi. Dizalimi itu lain cerita. Nanti ada kira-kiranya depan Allah. Dan ayat ni sama makna macam wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak akan memikul dosa orang lain. Dan Allah sangat tahu apa yang kita buat dan sangat bijak mahu buat kira-kira tu, mahu hukum. Kan bila sebut summa ni, Allah beri masa. Kita dah buat jahat, kita dah menzalimi diri. Kemudian Allah beri masa yang panjang. Inilah bukti Allah tu bijak. Allah tidak terus hukum kita. Tidak terus matikan kita waktu kita buat dosa tu. Itulah bukti Allah tu rahim. Merciful. Dan mercy itu pun sebenarnya tidak tepat untuk menggambarkan rahim. Mercy ni maksudnya apa? Mercy. Apa maksud mercy? Cuba type sikit. Kasihan. Lagi? Satu je ke maksud dia? Kasihan belas. Lagi? Apa maksud mercy? Mercy Ampun. Malaysia? Pengampunan. Simpati. Kasihan, dia apa? Belas kasihan, ihsan, Simpati. simpati, empathy. Mercy ni, kalau kita boleh bagi contoh macam ni. Saya drive kereta, laju, kena tahan polis. Kena tahan polis. Cek lesen IC. Okay, saya pun bagi lesen IC. Ni laju-laju ke mana ni? Minta maaf tuan, saya bergegas tuan, ni dah lambat. Dah lambat nak solat subuh, saya imam Masjid Negara tuan, minta maaf tuan. Okay Ustaz, jangan laju-laju sangat Ustaz, bahaya. Kan? So dia tunjukkan apa? Mercy. Dia boleh hukum tapi dia tak hukum. Kan macam tu kan? Kasihan tu, dia boleh hukum tapi dia tak nak hukum. Rahim, dia tak ada pun terkandung di dalamnya boleh hukum tu. Tak. Rahim tu dia kasih sayang yang pure di dalamnya. Di dalamnya tu mengandungi sepenuh kasih sayang. Dia bukannya aku boleh hukum tapi aku tak nak hukum. Tak. Dia tidak didahului dengan keinginan mahu menghukum tu. Begitu sekali detail dan terperinci ulama membahaskan maksud Rahman Rahim. Tak sekelumit pun Allah rasa mahu hukum bila Allah datangkan rahmat dia. Bila Allah datangkan semacam ni, ayat 110 ni, tidak sekelumit pun Allah nak hukum kita. Tak. Kau buat salah, aku bagi peluang kau bertaubat. Bagi peluang dulu bertaubat. Tak ada. Nak hukum, tak. Bertaubat. Jika peluang itu kau tolak, kali pertama,
bagi lagi. Kali kedua, bagi lagi. Peluang. Kali ketiga, bagi lagi. Kali keempat, bagi lagi. Firaun 9 kali. Bila engkau asyik tolak, that's it. Barulah datang mahu hukum. Begitu bentuk kasih dan sayang Allah. Kemudian Allah ingatkan, kalau engkau buat jahat, engkau yang kena akibatnya. Kan? Kau panjat pokok, engkau yang kena gigit kerengga. Mak dah bagi tahu jangan panjat pokok tu. Mentang-mentang balik kampung, ladang luas kat belakang rumah, mak dah pesan jangan panjat pokok yang tu. Kita konon-konon anak jantan berlari pergi panjat. Lepas tu balik terloncat-loncat. Kena gigit kerengga. Wa may yaksib ithman, siapa yang buat dosa, dia yang akan kena getahnya. Kan. Wa kana Allahu aliman hakimah. Kemudian Allah kata apa lagi? Wa may yaksib khati'atan au ithma, siapa yang tersalah. Khati'ah ni salah. Satu kesalahan au ithman, satu dosa. Summa yarmi bihi bari'ah. Kemudian dia melontarkan tuduhan. Yarmi bihi, dia melontarkan dengan kesalahan itu bari'ah kepada orang yang bari ni, orang yang apa nama? Orang yang tak bersalah. Bari. Asalnya bari ini tanpa seurat benang. Bari ini orang yang tak ada apa-apa kaitan, tak bersalah. Faqad tamala buhtana wa ismam mubina. Dia sedang buat, ihtamala, dia sedang hamil. Kan hamil, ihtamala tu dia sedang menanggung. Buhtanan, satu bentuk kesalahan, buhtan, dusta, wa isman, dan dosa mubina. Kita tak nak buat macam ni kan? Oops. Ayat 112 ini paling mudah untuk kita buat. Khati'atan ni kesilapan. Kesilapan yang tak sengaja. Ithman, dosa yang sengaja. Ini kita istilahkan sebagai tai chi. Tai chi. Kita handle satu majlis, kita tak sengaja terlupa. Tapi bila mesyuarat postmortem, kita kata, bukan salah saya, salah orang tu. Orang tu mana? Dia tak datang pula mesyuarat. Dan dia tak boleh bela diri. Dia tak datang mesyuarat. Allah kata, dia sedang memikul beban kesalahan berdusta dan dosa yang amat nyata. Dan kan kita selalu buat kan, bukan aku, bukan akulah. Aku cuma ni je. Situ kot. Si Anu tu. Si Anu. Dia cuma tersalah. Tersilap. Tak sengaja pun khati'atan. Tak sengaja. Tapi dia membuat tuduhan. Tunjuk orang tu, tunjuk orang ni. Kan selalu kita buat macam tu kan? Tunjuk-tunjuk. Kita tak pernah salah, orang lain yang salah. Allah kata itu satu kesalahan yang sangat jelas. Dan kemudian Allah kata apa? Walaula fadlullahi alaika wa rahmatuh. Kesalahan pada ayat 112 itu sangat serius.
Sehingga ayat selepasnya Allah datangkan bentuk begini. Kalau bukan kerana rahmat Allah pada engkau. Kalau bukan kerana rahmat Allah kepada engkau. Ini ayat sangat menggerunkan. Yet penuh dengan rahmat. Dia macam ni. Kadang kita buat salah. Kita nampak anak jiran buat salah. Anak jiran datang rumah kita, dia pecahkan pinggan korel. Walaupun pinggan tu susah nak pecah, dia terpecahkan. Mak kita punya mengamuk sampai bergaduh dengan jiran sebelah. Dan mak kita tak peduli, aku nak tuntut juga ganti rugi. Ini pinggan kesayangan aku. Dahlah pinggan ni rare. Aku beli pun dulu separuh harga, jualan murah. Tapi sekarang dia sudah jadi collector's item. Ini kalau jual satu set ni mau dapat 2.5 juta, limited edition. Anak kau pecahkan, tak, kau nak ganti tak mampu. Kau dan keturunan kau tak mampu nak ganti pinggan ni. Punya marah. Mak kita punya marah. Tiba-tiba kita balik rumah. Kita terpecahkan pinggan yang sama. Kita terpecahkan pinggan yang sama. Lalu mak kita datang. Yelah, mula-mula pecah tu pecah 2. Kita balik pecah retak 1000. Mak kita datang depan muka. Mujung kau ni anak aku. Kalau bukan kerana rahmat aku. Tu. Ni Allah kata. Kalau bukan kerana rahmat kurniaan aku. Dan Allah berhenti di situ. Allah tak teruskan. Lahammat ta'ifah ni ayat lain. Walaulah fadlullahi alaika wa rahmatuhu, ini satu ayat penuh. Mujung kau ni anak aku. Lau ni, kalau. Kan? Mujung kau ni anak aku. Kalau tidak, dan mak kita berhenti di situ. Apa kita rasa? Rasa-rasa nak buat tak kesalahan ke atas ni? Yang tunjuk orang tu salah. Bukan aku salah. Semua salah orang lain. Yang sana salah, sini salah. Dan ada malaikat datang, mujur Allah tu maha penyayang. Kalau tidak, dan keadaan yang sama, ayat yang sama, diulang 2 kali, 3 kali dalam surah Nur. Kita dah lalukan surah Nur. Ke belum lalu? Korang pergi. Belum. Nanti kita pergi surah Nur. 3 kali Allah sebut ayat yang serupa ini. Tentang kesalahan-kesalahan. Allah nak mention, apa yang disebut sebelum ayat ini, kita perlu ambil perhatian penuh. Dia bukannya satu yang boleh dibuat main. So kemudian lahammat ta'ifatu minhum ayyudilluk. Ada sebahagian, segolongan orang yang memang nak menyebabkan Nabi buat keputusan salah. Ada sekumpulan manusia
yang tujuan mereka nak menyesatkanmu. Lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluk. Nah, setelah buat kesalahan ini, kalau bukan kerana rahmat dan kasih sayang Allah, Allah berhenti kat situ. Dan kemudian boleh juga kita baca, kalau bukan kerana kasih sayang dan rahmat daripada Allah, untuk selamatkan engkau, untuk jaga engkau, untuk lindungi engkau, sebab ada sebahagian daripada manusia ini mahu mislead, mahu membuatkan engkau buat keputusan yang salah. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Tetapi apa yang mereka buat adalah mereka merugikan diri sendiri. Apa yang mereka nak tu tak berjaya. Mereka nak kenakan Nabi, tapi mereka yang kena getah sendiri. Kan? Kan waktu tu Nabi buat keputusan. Nabi buat apa sejarah dia ni? Ada orang bersalah, jumpa dengan Nabi tapi beralasan Nabi buat keputusan. Nabi buat keputusan kan? Seolah-olah macam dia terlepas. So ayat ni terpakai kepada para hakim. Hakim hanya buat keputusan berdasarkan apa yang dibentang depan dia. Bukti dan hujah yang dia terima. Kalau dia tersalah buat keputusan berdasarkan bukti yang ada, dia tidak berdosa. Yang berdosa ialah yang bawa bukti tu. Yang bawa hujah. Yang cuba nak tutup, cuba nak selindung. Yang bersalah pihak-pihak yang bawa bukti, yang bawa hujah. Hakim cuma putuskan je berdasarkan pertimbangan dia. Dilihat, bukti ni kukuh. Hakim tidak sampai pergi deep, bukti, walaupun nampak bukti kukuh, tapi rupanya orang tu dia massage data. Dia sengaja bawakan alibi, bukti-bukti palsu. Tapi bila datang depan hakim, hakim cuma putuskan. Sama dalam keadaan Nabi. Datang orang, bawa hujah, seorang ni pandai bercakap, yang seorang tak tahu bercakap, dan tentu yang pandai bercakap, kelihatannya menang dan logik. Nabi buat keputusan. Tapi walaupun begitu, Allah kata, kalau bukan kerana kelebihan dan rahmat daripada Allah, Allah mahu Nabi kekal adil. Wa ma yadurrunaka min syai'. Dan apa yang mereka buat itu tidak pun memudaratkan Nabi. Wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah. Dan Allah telah turunkan kepadamu Quran dan kebijaksanaan. Ma lam takun ta'lam. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak tahu. So turunnya Quran ini tuan-puan kepada kita beserta dengan hikmah. Kita dapat Quran dan juga dapat hadis. Daripada dua sumber ini, kita diajar oleh Allah ilmu yang kita tak pernah tahu sebelum ini. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah kata, Quran, Alkitab dan hikmah, sunnah ini adalah fadlun, kurniaan. Kurniaan besar daripada Allah. Allah kata, Quran dan hadis itu kurniaan besar daripada Allah. So esok kita sambung lagi dekat sini, ayat 114 tentang Najwa. Najwa. Barakallahu li walakum. Kembali kepada siapa dah? Adik Irma.
Najwa selain daripada maksud bisik-bisik, najwa juga bermaksud cinta. Tunggukan esok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya lah Ustaz, apa ni pasal luar pada tajuk lah Ustaz, yang minta maaf. Pasal solat menghormati waktu. Kata tak ada solat menghormati waktu. Kata separuh Ustaz ada, minta pencerahan Ustaz. Terima kasih. Sudah. Ada tak solat hormat waktu? Sekejap. Tak tahulah dalam solat ni ada tak? Ada yang kata ada, ada yang kata tak ada kan? So aku pun kenalah cari. Solat Masjid Quba, solat ketika bencana, solat di Mekah, gerhana matahari, istisqa. Mengubah niat perlahan, membatalkan awabin dalam kenderaan, solat sunat ketika, boleh tak minum air dalam solat sunat ketika terdesak? Ada ke tentang solat hormat waktu? Tak, dalam buku ni tak ada lah. So, ada juga yang melihat bahawa solat sunat, solat menghormati waktu ni sebagai, istilahnya sebagai tahiyatil awqat. Tahiyatil awqat. Tahiyat tu apa? Menghormati awqat, waktu. Ia dilakukan untuk menghormati masuknya waktu solat fardu bila kita tidak dalam keadaan sempurna untuk tunaikan. Katalah kita dalam situasi yang tak mengizinkan solat secara biasa. Macam mana tu? Kita berjalan, termasuk dalam sinkhole. Termasuk dalam sinkhole, tersepit dekat celah-celah batu-batu tu. Kan dekat Masjid India kan? Tersepit dekat batu-batu tu. Waktu tu kita dengar azan Zuhur. Tapi tunggu. Mana bantuan tak sampai-sampai. Kita pun jerit, tolong. Tak ada. Dan kita rasa, dah lama dah ni. Hampir nak masuk asar. Kita belum solat. Tapi nak ambil uduk tak boleh keras kejung macam tu. Solat ni wajib. Jadi kita solat juga walaupun tak ada wuduk dalam keadaan sangat terbatas. Sebagai tanda penghormatan terhadap waktu solat yang sedang berlangsung. Fardu tu. Dalam mazhab Syafi'i ada beberapa ulama yang sebut konsep ini sebagai anjuran bagi mereka yang tak dapat tunaikan solat fardu pada waktunya. Tetapi dia tidaklah qada bila dia dah selamat. Itu bukan qada. Dia tidak ganti solat. Dia bukan tinggalkan. Kalau tinggalkan tu wajib qada. Tetapi dia i'adah. Dia mengganti solat yang dia tak dapat nak buat apa-apa tadi. Ulang. Letih pula aku nak ngulang. Ulang solat. Ingat ulang balik. Siaran ini tiada ulangan. Sekali hembus je. Ada rakaman. Ada rakaman. Dia ulang solat tu lah. Ulang solat tu. Tapi bukannya dalam bentuk qada, i'adah. Dia mengulang sahaja.
Dan itu dalam keadaan darurat. Darurat. Bukan tengah-tengah tengok Bollywood 3 jam punya siaran. Dah asar. Hormat waktu. Itu kepala lutut. Tak. Itu tak diterima. Gitu. Tengok wayang kan. Masih dalam panggung. Dah asar. Tak, dia tak boleh hormat waktu kat situ. Okey. Soalan lain? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. I'adah tu macam mana? Ya i'adah lah daripada kita kata fardu, kita sebut saja i'adah. Usolli fardal asri i'adatan lillahi ta'ala. Kan? Instead of kita kata adaan, kita kata i'adatan. Kan adaan ataupun qadaan ataupun i'adatan. Okay, next. Lagi? Ada soalan lagi? Baik, jemaah ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita tutup. Jadi dengan itu, ada tak? Tak ada, sekejap. Ada ni. Boleh. Ada nak tanya lagi lah Ustaz pasal solat hormat waktu tadi. Pasal kata kita dah sampai rumah, time kita waktu tu maghrib, sampai rumah dah isyak. Kita niat macam mana tu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Niatnya saja aku solat maghrib i'adatan. Saja aku solat maghrib sebagai ganti kerana Allah Ta'ala. Kalau qada tu qada lah kan. Bayar balik. Selalu qada Ustaz. Boleh adatannya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, okay, perkataan-perkataan tadi isman, su dengan khati. Ismun tu dosa yang kita buat sedar dan ada niat. Kan tengah-tengah kita borak macam ni, tiba-tiba kita terasa aku nak kutuk lah Fatimah ni. Terus kutuk. Itu ismun. Dosa penuh kesedaran dan ada niat nak buat. Su, perbuatan buruk dan kejahatan secara umum yang beri kesan negatif. Khati, kesalahan, kelalaian atau ketidaksengajaan. Lalai, tak sengaja. Itu tersalah, khati. Tersalah. Jadi isman dan su' ni yang kita penuh sedar. Penuh sedar. Su' juga, contoh su' ni apa? Kita caci maki, perbuatan menyakiti hati orang, qauluz zur, perkataan sia-sia, perkataan bohong, atau perkataan-perkataan yang puji orang melangit. Puji orang melangit. Itu su, benda buruk dan sia-sia. Ialah bila kita buat macam tu, katalah kita caci maki waktu muda, caci maki orang dan ada orang rakam. Kemudian setelah kita pergi haji dan bertaubat, kita nak tak rakaman itu ditayangkan semula? Tak sanggup, kita tak sanggup. Lagi-lagi kalau video budak bermain dekat taman yang dikata mak kau hijau tu. Itu video tahun bila tu? Katalah 2015. Sekarang tahun depan 2025, sudah 10 tahun. Anak itu sudah besar. Dan video tu dimainkan balik dan dia tengok. Malu dia, malu. Begitu. Itu konsep su. Wallahu a'lam. Ustaz, gulu tara tu termasuk sekali tak dalam dosa? Gulu dengan tara. Gulu dan tara. Kedua-duanya bermaksud melampau.
Kedua-duanya bermaksud melampau. Cuma beza dia ialah jenis melampaunya tu. Jenis melampaunya. Sama macam asam. Kan? Limau tu asam. Asam keping pun asam. Cuma jenis asam tu macam mana? Okay. So, hulu ni melampau berkaitan dengan agama. Sikap kita yang melampau dalam beragama. Yalah, kita begitu mahu mahu mendahulukan amalan-amalan, kepercayaan-kepercayaan yang ekstrim. Hulu, memuji Nabi dengan tak sepatutnya. Dia puji Ustaz Nazri sampai buat tokong kat rumah. Tu hulu lah tu. Melampau batas dalam beragama. Dia beragama tapi ekstrim, melampau-lampau. Kan, anak perempuan 2 tahun, 3 tahun yang belum ada batas aurat. Dah pakai tudung sampai selubung. Why? Kenapa melampau macam tu? Kan wajib tutup aurat ni setelah dia akil baligh. Sebelum tu, biarlah dia nak pakai apa. Tapi dalam keadaan sopan lah, tak adalah suruh dia pakai bikini, tak. Tapi janganlah begitu, ada batas-batas. Tokoh pula, dia berkait dengan sikap dan sifat yang suka melanggar batas moral. Terutamanya berkaitan dengan kesombongan dan kezaliman. Dia melanggar batas moral, melimpah melanggar batas moral, terutamanya berkaitan dengan sombong dan zalim. Dan adik-beradiknya, sombong, zalim, bongkak, angkuh. Dan sombong, zalim, bongkak, angkuh itu tu produk hiliran. Itu tu kesan. Macam mana boleh dapat sombong, zalim, bongkak, angkuh tu? Punca dia apa? Punca dia lebih berbanding orang lain. Istaghna, dia rasa cukup. Dia diberi kecukupan. Dia rasa dia lebih banding orang lain. Contohnya, Ustaz Nazri, dia kan lebih daripada yang lain. Semua anak murid, aku seorang ustaz. So, bila orang datang, mahu bertanya, oi, dia punya sombong, terpaling alim. Tu. Itu tokoh. Sombong ni dia bukan datang tiba-tiba. Tidak, melainkan ada proses yang berlaku. Bila dia lebih cantik, dia lebih harta, dia lebih ilmu. Apa sajalah kelebihan-kelebihan. Dia lebih pandai masak. Tu boleh jadi tokoh. Berjumpa dengan junior-junior yang tak pandai masak. Apalah kau ni bodoh sangat. Tu tokoh. Cuba tengok, siapa tu nama dia? Yang lelaki tu. Siapa? Khairul Amin ke Ustaz? Siapa? Khairul Amin pula. Bukan. Lelaki yang Jeff, mana? apa benda entah nama. Apa dia? Nama dia? Tak, Jeffrey Dean ke? Bukan Jeffrey Dean. Apa? Dia tukang masak. Yang Chef dia Wan. punya rancangan Hell's Kitchen tu. Chef Wan. Oh, Gordon Ramsay. Yes, Gordon Ramsay.
Cuba tengok cara dia marah dia punya mentor. Ui, dia siap tekap dengan roti. You are stupid sandwich dia kata. Human stupid sandwich. Tu tahu lah tu. Sombong, angkuh, zalim sebab dia rasa dia lebih. Orang lain semua bini. Dan kita juga ada sifat itu terpendam. Bila trigger, kita akan jadi macam tu. Bila jadi macam tu, itulah keperluan tadi. Summa yastaghfirillah. Ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Itu fungsi dia tu. Summa yastaghfirillah. So, bila berkaitan dengan tagha ini, kegusaran kita ialah kita tersentuh selendang Allah. Kan? Pergi Jekyll, kan banyak dijual kapet-kapet, kain-kain tu. Kain-kain. Pergi dengan suami, lepas tu suami kata, I cabar you, tangan letak belakang, see no touch. Kalau awak sentuh, makan tengah hari awak belanja. Okey. Tangan letak belakang, takut-takut tersentuh kain. See no touch, tengok dia, jangan pegang. Sekarang ni kita perlu ada sikap begitu. Takut-takut tersentuh selendang Allah. Sombong ni selendang Allah. So, jangan sampai kita tersentuh selendang tu. Kesan dia, kan. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Dapat tengok kot, dapat tengok. Ustaz, nak tanya pasal tulisan dalam Quran. Boleh tak? Tulisan dalam Quran, kenapa? Ni, macam ni ayat, contoh. Surah Al-Mulk dengan surah Al-Furqan mula dengan tabarakal kan? Tabaraka. Tapi surah Al-Mulk tu dia tak ada alif lepas ba tu. Tapi surah Al-Furqan ada alif. Ada beza ke ada daripada tulisan ataupun lebih sama je Ustaz? Macam ni? Sekejap. Kalau surah Furqan, Surah Al-Furqan tabaraka tu lepas ba tu ada alif. Tapi kalau surah Al-Mulk tabaro dengan kaf je, tak ada alif selepas ba. Beza. Guna alif kecil. Kan, tabaraka tu guna alif kecil untuk surah Mulk. Ya, Untuk alif surah masuk. Furqan, alif besar. Ya, alif besar. Ada beza ke Ustaz daripada tulisan ataupun ada rahsia ke? Kita nak tahu. Entah. Kena kaji lagi kot Ustaz. Adalah alasannya tu, tapi aku tak tahu. Apa? Tabaraka. Tapi tabarakalladzi tabaraka nazzalal furqan. Ada beza kot, cuma saya tak tahu lagi. Kalau ikut secara literally ayat pertama kedua-dua ayat tu, bezanya sangat besar. Kalau untuk surah Furqan diletak alif dekat situ, dia mungkin ini saya punya tekaan, mungkin kerana surah Furqan ini Allah datangkan pembatas yang jelas. Pembatas yang jelas antara yang baik dan yang tak baik. Itu Furqan. Furqan tu pembatas. Maka pada tabaraka itu ada alif yang jelas.
Alif kan selalu membataskan. Dinding. Ini baik, ini tak baik. Sementara surah Mulk, tak ada alif yang jelas, digunakan alif kecil kerana ayat itu menggambarkan kekuasaan, kebesaran kerajaan Allah dan keberkatan itu adalah part and parcel daripada kekuasaan Allah yang besar. Maka diletakkan alif kecil nak menunjukkan berkat itu sebahagian daripada kebesaran Allah yang besar. Kekuasaan Allah yang besar. Kemudian kita boleh ambil juga, ni aku tunjuk surah yang lain yang membawa perbezaan, ada alif kecil dan alif yang jelas. Alif besar. Kat sini. Wadakhala jannatahu. Ni. Sini sahibihi, alif kecil. Sahibihi. Yang di sini ada alif sahibuhu. Sahibuhu. Kedua-dua peristiwa ini, kedua-dua ayat ini menggambarkan pemilik kebun bercakap dengan kawan dia. Sahibihi, kawan dia. Dan ini kawan dia, sahibuhu, bercakap dengan pemilik dua kebun. Kawan yang sama tetapi satu ada alif kecil, satu ada alif besar. So, apa beza dia? Untuk perbualan pertama di sini, kerana mereka tentang bincang pasal pekerjaan, pasal pendapatan, pasal hobi mungkin, bicara-bicara biasa, maka tak ada gap antara mereka, tak ada alif antara mereka. Orang tu cakap aku dengar, aku cakap engkau dengar. Tak ada alif. Tak ada alif. Tak ada beza antara mereka. Sama. Kedudukan tu sama. Tetapi bila yang ada alif besar ini adalah perkataan sahabat dia sedang memberi nasihat. Aku berusaha tak buat macam yang engkau buat. Sebab tu ada alif. Akafarta billadhi, engkau tak bersyukur ke? Aku berusaha untuk bersyukur, tapi engkau tak bersyukur ke? So dia membentuk satu alif, satu dinding agar aku tak sama dengan kau. Tak tahu ada alif. Wallahu a'lam. Allah lebih tahulah sebab dia. Kita meneka je, cuba. Ya, insyaAllah. Macam nama Ibrahim dalam surah Al-Baqarah lah kan Ustaz? Ada tanpa huruf ya. Tapi ada yang ejanya Ibrahim ada ya. Ya mim tu. Ya, mungkin juga. Tapi yang tu kita kena tengoklah ayat by ayat. Latar belakang ayat ni tu, bentuk ayat ni macam mana. Baik. Alhamdulillah. Dapat sikit-sikit nota. Terima kasih Ustaz. Ustaz ada satu soalan dekat chat. Apa yang mana? Orang sakiti hati dengan caci maki kita dan kita balas caci maki orang. Boleh ke Ustaz? Boleh. Boleh. Boleh, tapi balas yang serupa lah. Jangan balas lebih-lebih. Kalau balas lebih-lebih, kita zalim. Nak balas serupa. Jangan balas lebih-lebih. Sebab kalau lebih tu kita zalim. Cuma anjuran pertama tu kita perlu bersabar. Sebab kalau sekadar dia caci kita, kita balas balik, itu event. Sama.
tak dapat apa-apa. Dia tak dapat apa-apa, kita pun tak dapat apa-apa. Tapi kalau kita bersabar, Allah puji kita. Orang tu caci maki kita, Allah puji kita. At the same time. Orang caci maki kita, Allah puji kita at the same time. So sekarang ni kita mahu apa? Kita mahu sedang dipuji Allah dan mengabaikan caci maki, atau kita duk perhati je kau sebut apa cacian ni. Kau sebut aku apa? Bitch. Aku akan balas balik dengan lebih sikit. Engkau bitches. Dia letak S je kat ujung tu kan. Tapi in the meantime Allah sedang memuji kita. Yang kedua, caci maki itu dia boleh kita berlatih menahan amarah. Yang dicakap tu akan membangkitkan nafsu amarah kita. Nafsu ingin membalas tu. So kalau kita mahu memelihara ataupun mahu membentuk nafsu tu, kita kena tahanlah. So adakah boleh membalas dengan cara yang sama? Technically-nya diizinkan dalam situasi tertentu. Technically-nya diizinkan dalam situasi tertentu. Contohnya waktu dalam peperangan. Orang tu maki kita. Kita pun balas sebab nak tunjuk izzah kita ni. Boleh, tapi balas yang serupa. Kalau kita balas lebih, itu kita zalim. Zalim. Tapi kalau kita fikirkan balik, dalam keadaan kita bertenang, kan, dalam keadaan kita bertenang, bila orang tu caci maki kita, sebenarnya kita boleh pilih, adakah kita mahu samakan level mulut kita dengan mulut dia, ataupun kita mahu mengambil sikap yang lebih tinggi. Mulut aku lebih mulia berbanding mulut dia. Kan? Tapi tak adalah dalam bentuk orang tu caci maki kita. Tak maaflah. I'm too high. Kan? Aku terlalu tinggi untuk membalas caci makimu yang sembrono itu. Well, aku ada kelas kot. Oh, itu sombong. No, itu tak jadi. Tak. Itu tak. Tapi cara kita memujuk hati kita, mulut aku tak sesuai untuk cakap macam tu. Kan, it's not my level ya. Kan. Tapi kadang-kala perasaan kita menjadi sangat tersinggung. Kadang kita tak mampu tahan. So sekadar membalas dengan perkataan setimpal dan tidak berlebihan tu dibolehkanlah. Begitu. Tapi lebih baik untuk kita elak daripada benda yang lebih besar berlaku. Wallahualam. Ibaratnya kan Ustaz, macam kita nak Allah uji kita dengan manusia yang salah. Maksud manusia yang salah ni maksudnya yang suka sakit hati kita, yang uji kita dengan kesabaran ni adalah satu cara untuk Allah nak naikkan darjat kita. Betul tak Ustaz? Betul. Jadi itulah yang kita kena banyak-banyak sabar tu kan. Semoga kita semua dikurniakan kesabaran. Masya Allah. Sabar je lah kan. Baik, ada lagi yang nak bertanya? Nampaknya macam dah tak ada Ustaz. Tapi boleh tak sebelum kita tutup majlis nanti Ustaz bacakan doa dulu sebab ramai yang suka Ustaz doa. Doa apa? Doa apa-apa je. Random. Oh, random. Okay. Boleh kan? Boleh. Okay, jadi dengan itu saya tutup dulu. Lepas tu nanti saya serahkan kat Ustaz. Ustaz terus doa dan tutup majlis kita ya. Macam tu boleh? Okay, baik Ustaz.
Alhamdulillah, usai sebuah pengajian tadabbur ayat yang ke-110 sehingga ayat yang ke-114 dengan kelancaran, dan diharapkan agar kita semua Allah kurniakan kefahaman lalu kita dapat beramal dengan ilmu yang kita perolehi pada pagi ini. Jazakallahu khairan katsira wa ala fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim atas curahan ilmu dan pencerahan buat keluarga besar Gemenur Iman. Hanya Allah selayaknya membalasnya. Jazakumullahu khairan juga buat para hadirin dan penyempat istiqamah serta yang terpilih para ahli takbirus Gemenur Iman. Semoga Allah gantikan segala pengorbanan dan sumbangan-sumbangan kalian dalam jalan dakwah ini dengan limpahan kebaikan dan nikmat. Diharapkan agar Allah pilih kita untuk mengimarahkan kuliah asar pada 5.15 petang nanti bersama Al-Fadil Imam Muhammad Farid bin Sya'ri dengan pengajian berkitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. Saya Adik Irma binti Sukir juga mewakili pihak pengurusan mohon ampun maaf atas silap dan kelemahan dalam mengecarkan kuliah. Sebelum kita akhiri keberadaan kita di taman-taman syurga ini, saya mohon pimpinan bacaan tasbih kafarah, surat Al-As dan juga doa daripada Al-Fadil Ustaz yang disegani sehingga kita bertemu lagi. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Al-Fadil Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afat ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon keampunan dan kesejahteraan serta segala bentuk perlindungan yang berterusan bagi diri kami, keluarga kami, agama kami, kehidupan dunia yang sementara ini dan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Ya Allah, kami juga memohon wa nas'aluka khaira ma tas'aluka ibadukas salihun. Kami juga memohon kepadamu segala macam kebaikan yang hamba-hambamu yang soleh pernah memohon kepadamu. Terutamanya kami juga mohon atas segala bentuk permohonan yang Nabi SAW pernah pohon. Wa na'udzubika min syarri ma masta'adza minhu ibadukas salihun. Dan kami juga mohon berlindung padamu dari segala bentuk keburukan yang hamba-hambamu yang soleh serta para nabimu pernah berlindung daripada bentuk keburukan itu. Dan kami mohon perlindungan hanya kepadamu, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan, kami juga memohon agar Engkau jadikanlah kami, keluarga kami, zuriat keturunan kami dan seluruh saudara-saudara muslimin dan muslimat dalam perlindungan dan pemeliharaanmu. Limpahkanlah ke atas kami redha-Mu, hidayah-Mu, taqwa-Mu serta taufik. Mudahkanlah kami ke atas setiap kebaikan dan jauhkan kami daripada sebarang keburukan. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ibu bapa mertua. Kasihanilah kami, pimpinlah kami, bimbinglah hati-hati kami ke arah kebaikan dunia sehingga akhirat. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bersyukur atas segalanya, dan jadikan penghujung hidup kami sentiasa dalam kebaikan. Juga pelihara kami dari sebarang bentuk fitnah, fitnah Dajjal, fitnah akhir zaman, fitnah kubur, agar kami semua dapat kembali bersatu di dalam syurga-Mu kelak. Dan jadikan kami dalam kalangan orang-orang yang suka memaafkan dan mengampunkan orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah serta suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat
wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.